Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam para penonton di Nextstep TV yang sentiasa setia bersama kami, dan kita kembali bertemu dalam rancangan Bual Bicara bersama dengan tetamu kita pada malam ini. Untuk minggu ini kita bersama dengan Tuan Hissamuddin Bakar yang merupakan pengarah eksekutif dari Ilham Center. Assalamualaikum Tuan Hissam. Sihat ya? Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Baik, Tuan Hissam, kalau kita lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, apa yang sangat dibanggakan oleh rakyat Malaysia, apatah lagi penyokong-penyokong beliau, adalah apabila beliau dengan sendirinya menawarkan untuk usul undi percaya di Dewan Rakyat apabila Parlimen dibuka, dan dijadualkan pada 20 Disember ini, dan bukannya didesak oleh mana-mana pihak ataupun didesak oleh pembangkang dan sebagainya. Sebenarnya Cik Hissam melihat apakah faktor yang mendorong beliau begitu yakin untuk membuat usul undi percaya kalau dibandingkan dengan Perdana Menteri sebelum ini yang dilihat sangat takut untuk membuat usul undi percaya itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Next Step. Ya. Dan Wazi, kita melihat bahawa seperti mana yang dinyatakan oleh penganalisis perlembagaan ataupun mereka yang mematikan tentang keperluan perlunya undi percaya ini, sepatutnya sewajarnya tidak wujud pun sudah boleh sebenarnya kerajaan ini tertubuh dan berjalan. Tetapi hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri mengusulkan supaya kerajaan beliau ini diuji di Parlimen dengan mengadakan undi percaya terhadap kepimpinan beliau ataupun beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi ini adalah sebagai, bagi saya lah, keberanian yang luar biasa daripada Yang Amat Perdana Menteri, yang mana sebelum ini ketika mana perubahan kerajaan selepas langkah Sheraton, Tan Sri Muhyiddin ketika itu tidak berani untuk menguji, malahan menutup Parlimen dengan mengisytiharkan darurat. Jadi polemik itu tafsirannya bagi politiknya berbagai-bagai. Ada yang mengatakan bahawa ketika itu tidak cukup majoriti dan itu merupakan yang menguji kepimpinan Perdana Menteri sebelum ini, dan ternyata Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu mengulangi episod yang boleh menyebabkan kerajaan beliau ini diganggu dengan desas-desus ataupun rumours yang mengatakan bahawa beliau ini adalah kerajaan yang di-Pertuan Agong, beliau ini adalah kerajaan yang tidak cukup majoriti, yang mana Perikatan Nasional mendakwa mereka mempunyai 115 SD yang menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan juga Perikatan Nasional. Jadi bagi saya, apa yang dinyatakan ataupun yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menguji kepimpinan beliau pada 20 Disember nanti adalah untuk memutamatkan dan juga mematikan segala bunyi-bunyi ataupun desas-desus mengatakan bahawa beliau tidak cukup majoriti dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat keberanian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa beliau bersedia untuk undi percaya, usul percaya itu untuk menentukan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Kalau kita lihat menurut pandangan ataupun jangkaan daripada Tuan Hissam sendiri, kalau sekiranya berlaku kekalahan undi percaya itu di pihak Perdana Menteri, adakah ini akan merupakan satu sejarah yang bakal dicipta sebagai kerajaan paling singkat, ataupun kalau sekiranya kemenangan yang dapat diperolehi untuk usul undi percaya itu ia merupakan satu pengukuhan yang sangat orang kata konkret untuk sebuah kerajaan perpaduan yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekaligus saya yakin ia merupakan sesuatu ia umpama gam yang akan menutup mulut Perikatan Nasional, terutamanya pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu. Adakah itu akan berlaku atau bagaimana? Baik, kita akan mengunjurkan beberapa senario yang akan wujud. Pertama sekali yang kita faham berdasarkan pengamalan di dalam sistem Parlimen di Malaysia ini ialah bagi pihak kerajaan, mereka mempunyai seorang ketua whip yang akan mengetuai barisan kelab penyokong kerajaan ataupun backbencher club BBC. Jadi peranan BBC ini ataupun ketua whip ini ialah mereka akan memastikan setiap ahli parlimen daripada semua parti-parti komponen di dalam kerajaan akan mengundi atas dasar prinsip kebulatan suara oleh kerajaan. Mereka wajar dan wajib mengundi sebarang usul yang dikemukakan walaupun bertentangan dengan kepentingan peribadi ahli parlimen berkenaan. Mereka wajib mengundi
untuk menyokong dan juga meluluskan usul dan juga dasar yang telah dikemukakan oleh pihak kerajaan. Itu adalah tanggungjawab bagi backbencher club ataupun kelab penyokong kerajaan dan juga ketua whip yang akan menyelaras dan juga mengkoordinasi perkara itu bagi pihak ahli parlimen blok kerajaan. Baik. Namun sekiranya wujud ahli parlimen, mana-mana ahli parlimen sama ada membuat pendirian yang berbeza dengan pendirian kerajaan, ataupun mereka ini hanya abstain ataupun mereka ini tidak mengundi, mereka berkecuali dalam mengundi sama ada menolak ataupun menerima ataupun bersetuju dengan usul itu pun sebenarnya menyalahi dalam konteks mereka ini berada dalam blok kerajaan. Jadi sama ada berkecuali maupun mengundi berbeza dengan pendirian kerajaan, mereka sewajarnya dikenakan tindakan oleh pihak kerajaan. Kalau biasanya dahulu speaker ataupun ketua whip ini akan mengusulkan kepada speaker untuk menggantung ahli parlimen yang tidak bersetuju dengan usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam konteks ini, Wazir, kita boleh melihat bahawa sebenarnya bagi pihak kerajaan, mereka terikat dengan beberapa pengamalan, walaupun benda itu tidak tertulis, tetapi itu adalah pengamalan biasa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dalam konteks ini, kita boleh melihat bahawa bagi pihak kerajaan, mereka sudah pun cukup bagi saya 148 jumlah berdasarkan semua coalition ataupun gabungan parti-parti politik ini untuk berdepan dengan sidang parlimen kali ini. Jadi dalam arti kata sepatutnya 148 ahli parlimen ini akan mengundi percaya terhadap Perdana Menteri. Jadi itu salah satu yang kita boleh melihat dalam satu senario yang saya nyatakan tadi. Senario yang kedua ialah bagaimana sekiranya undi percaya ini yang berakhir dengan keputusan yang sebaliknya, iaitu Perdana Menteri tewas ataupun undi percaya itu berlaku dikatakan apa yang dikatakan element of surprise yang wujud daripada blok kerajaan sendiri yang pada hari berkenaan menarik secara mengejut terhadap Perdana Menteri. Jadi dalam konteks ini kuasa itu akan berpindah kepada blok pembangkang, iaitu Perikatan Nasional, untuk mereka membentuk kerajaan. Itu bagi saya senario yang kedua, dan senario itu bagi saya dalam konteks ini sukar untuk berlaku kecuali memang wujud elemen-elemen yang bagi saya di luar kawalan oleh pihak kerajaan sekarang. Baik, kalau kita lihat dalam kerajaan perpaduan yang diwujudkan sekarang ini, Cik Hisam, Barisan Nasional merupakan di antara blok kedua yang punya majoriti tertinggi untuk membentuk bersama dengan Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang diperhatikan sebagai pandangan awam, saya adalah sebagai pandangan awam melihat bahawa ada dua situasi yang dikatakan bakal memberikan impak dalam kekukuhan kerajaan perpaduan. Di mana kalau kita lihat Perhimpunan Agung UMNO yang dijangkakan pada awal tahun depan dikatakan sedikit sebanyak akan memberi impak kepada kekukuhan ini. Dan yang kedua adalah apabila keputusan mahkamah kes rasuah Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi yang dijadualkan, yang dianggarkan keputusan yang sebenarnya akan keluar pada Jun atau Julai pada tahun 2023. Pandangan Tuan Hisam tentang isu ini? Baik, bagi saya selepas berlakunya apa yang dikatakan Parlimen tergantung selama 5 hari dan yang di-Pertuan Agong mengusulkan kepada parti-parti untuk membentuk kerajaan perpaduan, dan akhirnya walaupun UMNO dan juga Barisan Nasional membuat keputusan untuk asalnya mereka berkecuali dan ingin beraksi sebagai pembangkang, tetapi selepas Perikatan Nasional membuat penolakan terhadap usul yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan, dan akhirnya Barisan Nasional membuat keputusan untuk menyertai blok kerajaan perpaduan ini dan mencukupkan jumlah bagi pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, dan seterusnya diikuti oleh blok Borneo, GPS dan juga JRS untuk membentuk kerajaan yang ada sekarang ini. Wazir, untuk melihat kepada bagaimana sikap ataupun bagaimana keadaan apabila selepas ini berlaku pemilihan Agung UMNO dan juga andai kata berlaku perubahan kepada pucuk kepimpinan ataupun kes yang akan dihadapi oleh Timbalan Perdana Menteri sekarang ini, itu Datuk
Sri Zahid Hamidi, bagaimana jika disabitkan kesalahan, adakah itu akan menggugat kerajaan ini? Bagi saya kerajaan ini sudah pun mengambil sikap iaitu tidak akan berlaku campur tangan dalam aspek kehakiman ataupun dalam aspek judiciary sistem. Jadi bagi saya itu adalah satu langkah yang baik, walaupun sebenarnya dikatakan Timbalan Perdana Menteri ataupun kelompok Barisan Nasional ini wujudnya mereka kluster mahkamah itu masih wujud, tetapi seperti mana yang kita tahu itu adalah keputusan yang terpaksa dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menerima blok daripada Barisan Nasional dan ketetapan daripada BN yang mana suara kepimpinan itu menyatakan dan juga menyenaraikan mereka ini adalah kerana mereka mengikut hierarki parti. Jadi apa pun sebenarnya sekiranya pendirian kerajaan jelas untuk tidak campur tangan dalam aspek kehakiman, bagi saya itu adalah satu langkah yang baik dan juga positif. Dan keadaan senario-nya sekiranya selepas ini kursi yang Timbalan Perdana Menteri itu disabitkan, sebagai contoh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi didapati bersalah, dan bagi saya itu langkah dipulangkan kepada Barisan Nasional untuk menamakan siapa akan menjadi pengganti kepada beliau. Jadi bagi saya itu adalah ruang demokrasi yang baik yang dibuka, walaupun sebenarnya ada sikit elemen-elemen yang mungkin menggugat kepercayaan awam, tetapi secara umumnya masih lagi berada di atas landasan yang kita lihat tidak memberikan sebarang impak besar. Baik, bercakap tentang ruang demokrasi, Encik Isamuddin, kalau kita lihat tahun depan, mungkin dalam bulan dikatakan selepas raya dan sebagainya akan diadakan pembubaran DUN di kebanyakan negeri, terutamanya seperti Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Baik, di sini kalau kita lihat melalui pilihan raya umum yang ke-15, sama ada yang secara totalnya pada 19 hari bulan November ataupun ketika pilihan raya yang diadakan di Tioman sebelum ini, dilihat bahawa Perikatan Nasional memberikan saingan yang sangat sengit. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita nafikan, di mana mereka menang besar, ada di tempat yang menang besar dan ada di tempat yang mereka kalah tipis. Okey, di situ melihatkan bahawa mereka betul-betul berusaha untuk memastikan, dan saya mendengar pengakuan daripada pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan yang mengatakan bahawa beliau akan memastikan bahawa Negeri Sembilan, Perikatan Nasional sekurang-kurangnya akan memenangi 19 kerusi daripada 36 kerusi dipertandingkan, dan itu merupakan sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan oleh Pakatan Harapan, apatah lagi kerajaan perpaduan ini, untuk memastikan ianya tidak mengganggu gugat dalam tempoh 5 tahun ini. Pandangan daripada Tuan Isamuddin tentang isu ini. Baik, kita perlu melihat kenapa kempen Perikatan Nasional berjaya menarik dan juga meyakinkan kelompok terbanyak, terutamanya kelompok majoriti Melayu Muslim yang mana telah mengubah dukungan politik mereka yang dulu menyokong Barisan Nasional ataupun UMNO, dan UMNO terkena tamparan hebat. Mereka kalah, boleh dikatakan kalah paling teruk dalam sejarah Barisan Nasional sendiri, mencatatkan keputusan seburuk ini yang mana dikalahkan oleh Perikatan Nasional. Jadi bagi saya, pertama sekali, imej yang terpalit kepada PN pada kempen tempoh hari sebenarnya mencalarkan kepercayaan awam kepada mereka, kepada PN. Biasanya PN ini mereka adalah kerajaan ataupun yang dikatakan caretaker government ketika pembubaran ataupun pembubaran parlimen berlaku, maka mereka dikatakan caretaker government. Setting pilihan raya yang lepas diset oleh BN dan juga UMNO. Tetapi ketika memasuki gelanggang pilihan raya, mereka tertinggal. Jadi ini kita kena bedah. Kenapa tertinggal? Kerana imej yang dibentuk, termasuk serangan daripada Pakatan Harapan, juga menyerang BN, iaitu dua menyerang satu, iaitu PN dan juga PH menyerang serentak, memberikan gambaran kepada pemikiran pengundi BN ini adalah parti rasuah, BN ini adalah parti perompak, BN ini adalah parti penyamun, menyebabkan imej kepada itu terbentuk, terutamanya di kalangan pengundi di atas pagar. Jadi, dan dalam ruang itu apabila BN dilanyak dan juga disudutkan, Perikatan Nasional ini ada ruang untuk mereka bergerak bebas. Mereka bergerak bebas untuk mendapatkan kepercayaan pengundi Melayu Muslim, terutamanya
kawasan yang dahulunya didominasi oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Jadi dalam konteks ini, Pakatan Harapan pula tersudut hanya untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kempen itu tertumpu di Facebook dan juga di YouTube dan juga rally-rally yang dilakukan seperti mana modus operandi yang dilakukan oleh Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Mengekalkan modus operandi yang lama, mereka gagal untuk mencerap bahawa satu lagi faktor yang kuat dan juga dominan, iaitu faktor pengundi undi 18 dan undi muda yang tertumpu di TikTok ataupun segmen media sosial di TikTok, dan Perikatan Nasional sangat agresif di TikTok dalam dua rival mereka itu tidak menumpukan serangan ataupun penerangan dalam medium berkenaan, menyebabkan medium fizikal dan juga medium media sosial di TikTok itu didominasi oleh Perikatan Nasional. Jadi dalam konteks menjelang PRN ke depan, bagi saya Pakatan Harapan dan juga BN perlu bermuhasabah, perlu melakukan postmortem yang lengkap. Bagaimana? Kerana dalam konteks ini kita bagi blok PN dan juga PH, mereka tidak lagi perlu mengangkat Datuk Seri sebagai PM kerana sudah menjadi Perdana Menteri. Sekarang ini ialah bagaimana untuk mengadakan counter narrative dan juga bagaimana untuk mengatasi mesej-mesej yang berbau sentimen yang agak ekstrim dan juga berbau perkauman dan agama yang keterlaluan yang diberikan oleh Perikatan Nasional itu dineutraliskan ataupun dineutralkan oleh pihak kerajaan sekarang. Jadi bagi saya itu tanggungjawab besar yang perlu dilakukan. Kerana apa, Wazir? Kerana pertambahan pengundi, terutamanya mereka yang cukup umur 18 tahun, setiap bulan akan bertambah di dalam daftar pemilih. Jadi mereka ini perlu diuruskan oleh pihak kerajaan melalui media, sama ada media perdana maupun media sosial, secara tertib untuk membentuk naratif yang baik bagi mengatasi naratif yang dibentuk oleh Perikatan Nasional. Bercakap tentang naratif yang dibawakan oleh PN pada ketika ini yang dilihat sebagai pembangkang untuk tempoh 5 tahun. Tugas besar untuk Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi dan Digital untuk memastikan bahawa perkara ini dapat diatasi sebaik mungkin oleh pihak kerajaan. Kalau kita lihat, sebenarnya sejarah yang tercipta dalam langkah Sheraton 1.0 yang berlaku pada Februari 2020, dikatakan bahawa di antara faktor komunikasi merupakan faktor utama yang membawa kepada tertumbangnya kerajaan pada ketika itu, kerana naratif-naratif yang dibawa dan akhirnya rakyat terpedaya dan ya begitulah akhirnya kerajaan tumbang pada ketika itu. Dan kita bimbang kalau sekiranya ianya tidak berikan perhatian yang sewajarnya, dibimbangi. Ramai yang menzahirkan keluh kesah kalau langkah Sheraton ke langkah Tropicana ke langkah apa pun yang 2.0 ini akan berlaku. Pandangan sedikit pandangan daripada Tuan Isyamuddin. Baik, saya sebenarnya kurang bersetuju yang dalam aspek itu. Sebab faktor paling utama sekali, Wazir, ialah kerana majoriti blok pengundi Melayu Muslim ini diwakili oleh pembangkang ketika itu. Iaitu kalau kita boleh imbas kembali ketika Pakatan Harapan membentuk kerajaan, seperti mana juga sekarang, iaitu Pakatan Harapan didokongi oleh majoriti bukan Melayu, disokong oleh peratus yang signifikan untuk membentuk kerajaan daripada kelompok Melayu. Secara puratanya, secara umumnya kerajaan ini adalah kerajaan bukan Melayu. Manakala blok Melayu sebenarnya berada dalam pembangkang yang ketika itu bersama dengan UMNO, BN dan juga PAS. Oleh kerana naratif yang dibawa oleh mereka membangkang yang mewakili suara orang Melayu, keluh kesah orang Melayu, dan sebarang polisi yang dibuat oleh kerajaan ketika itu memang tidak disenangi oleh mereka dan mereka melakukan serangan demi serangan kepada kerajaan. Manakala kerajaan pula, saya melihat dalam aspek komunikasi tadi ialah kerana serangan itu datang daripada media sosial. Manakala kerajaan, oleh kerana peruntukan yang dikemukakan kepada kerajaan melalui kementerian ataupun melalui SU Akhbar, setiap kementerian itu hanya mengurus dalam aspek media perdana. Bayangkan serangan datang daripada media sosial, counter daripada kerajaan melalui media mainstream. Jadi dua alam yang berbeza menyebabkan mereka itu tidak dapat untuk mententeramkan apa yang dikatakan ataupun untuk melakukan counter dengan berkesan. Jadi bagi saya, pada hemat saya, selepas Perikatan Nasional membentuk kerajaan, selepas langkah Sheraton pun kerajaan menghadapi masalah yang sama, iaitu medium kerajaan menggunakan media yang berbeza
berbeza dengan media yang dilakukan oleh rakyat ataupun netizen. Jadi bagi saya dalam konteks sekarang ini, apa yang perlu dilakukan oleh Menteri Komunikasi maupun mereka yang mengendalikan strategi komunikasi bagi kerajaan ialah perlu menangani media sosial secara media sosial. Media mainstream ni bagi saya, kita tahu melalui mana-mana dapatan kajian survey, tidak ramai lagi yang mengikuti maklumat, yang mendapat maklumat melalui media perdana. Mungkin sekitar 30%. Untuk 20% lagi ialah mereka terpengaruh. Mereka mendapat maklumat melalui telefon pintar masing-masing, yang mana telefon pintar itu ialah mereka melayari portal internet, mereka melayari media sosial dengan banyak sekali dalam setiap jam kehidupan seharian mereka. Jadi sudah tentulah perkara ini membentuk pemikiran dan sebagainya. Tetapi kalau pihak kerajaan masih lagi untuk menumpukan dalam media mainstream, televisyen, surat khabar dan juga radio, meminggirkan langsung peranan media sosial, itu bagi saya kita akan mengulangi masalah yang sama. Tetapi bagi saya itu kerajaan perlu melihat kembali bagaimana mereka perlu menangani isu ini. Baik, terima kasih Cik Hishamuddin. Baik, difahamkan bahawa Jumaat ini, iaitu esok, akan diadakan majlis tantangan MOU, persefahaman, perjanjian persefahaman esok. Jadi Cik Hishamuddin melihat sejauh mana perjanjian persefahaman ini akan memberikan satu orang kata apa, kekukuhan yang konkret dan sokongan yang holistik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Silakan. Bagi saya tanda tangan perjanjian ini di antara parti komponen, parti koalisi yang membentuk kerajaan sekarang ini adalah pertama sekali untuk memutamatkan bagaimana sikap dan juga keputusan parti mereka itu untuk menyokong kerajaan, menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain pada itu, sebenarnya MOU ni, kalau kita lihat bagaimana MOU ni berperanan ketika mana Pakatan Harapan menandatangani MOU bersama dengan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ketika itu, menyebabkan Pakatan Harapan tidak menyerang ataupun mereka menerima dalam perkara-perkara yang telah dipersetujui di dalam memorandum persefahaman dengan kerajaan. Jadi dalam konteks ini, bagi saya, sekiranya termeterinya perjanjian itu termaktub di dalam perjanjian di antara kerajaan dan juga parti-parti yang membentuk kerajaan ini. Jadi sudah tentulah wujudnya persefahaman yang akan membentuk kerajaan ini kekal dan stabil sampai habis penggal pilihan kali ini. Itu saja yang saya lihat dalam InsyaAllah. Baik, soalan terakhir daripada saya. Kalau kita lihat trend yang berlaku di Sabah beberapa hari lepas apabila 4 ahli parlimen mereka keluar daripada Bersatu, dan menyertai JRS dan sebagainya, dan juga kalau kita lihat di Melaka bagaimana kerajaan kerjasama daripada Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional di sana, adakah itu merupakan satu indikator yang perlu diberikan satu penghormatan bahawa, dan juga memberikan satu orang kata pandangan yang positif ke depan yang menunjukkan bahawa kestabilan kerajaan perpaduan ini semakin mengukuh, atau bagaimana pendapat Tuan Hishamuddin? Ya, sebenarnya kita pun tahu sebenarnya rakyat jelata ini sudah pun penat, sudah fatigue, sudah lelah dengan polemik ataupun krisis politik yang berpanjangan. Rakyat sekarang ini ingin move forward, move on dengan apa yang ada. Pilihan raya pun telah dilakukan, sudah mendapat mandat baru. So, mereka sekarang ni nak minta semua pihak di kalangan politikus ini berhenti daripada berpolitik dan juga berkrisis. Sekarang ni tumpu untuk membangunkan negeri dan negara. Jadi dalam konteks ini bagi saya, rakyat termasuk di Sabah, mereka pun sudah penat dengan pertelagahan itu sehingga mengheret mereka kepada pilihan raya negeri dahulunya yang tidak perlu pun dilakukan, dan kemudian dilakukan pilihan raya umum dan baru selesai, takkan lagi nak teruskan lagi polemik, nak menukar kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi bagi pihak ini, bagi saya terutamanya bagi parti JRS, tindakan mereka itu menyertai blok kerajaan bagi saya satu langkah yang bijak, yang mana ingin menamatkan polemik ini supaya tidak lagi membuka pintu untuk krisis politik yang berlaku di negeri berkenaan, termasuk di Sabah, di Melaka dan sebagainya. Jadi bagi saya, untuk mewakili suara rakyat yang kami lakukan melalui kajian, sebenarnya rakyat kita sudah penat. Rakyat kita ingin melihat sekarang ini semua ahli politik, menteri kabinet, Perdana Menteri sekarang ini memfokuskan kepada usaha untuk memulihkan ekonomi negara, menangani kos sara hidup, menangani segala masalah yang dihadapi oleh rakyat. Mereka tak mau fikir lagi tentang mereka ini bertelagah, cukuplah. Sekarang ini fikir bagaimana untuk mengisi perut rakyat.
Jadi saya yakin sekiranya semua ini ditumpukan oleh pihak kerajaan, sama ada kerajaan pusat maupun negeri, menjaga kepentingan rakyat, nescaya rakyat akan mendukung kerajaan ini. Tuan Hishamuddin Bakar, apa pandangan peribadi Tuan Hishamuddin Bakar terhadap susuk tubuh figura yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memimpin negara di pandangan mata rakyat negara ini dan juga di peringkat antarabangsa? Silakan. Saya melihat secara peribadi, saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang kental jati dirinya, yang telah teruji dalam politik beliau jatuh dan bangun menjadi kerajaan, menjadi panduan dan kembali memimpin negara sekarang ini. Jadi dengan pengalaman itu membentuk satu kekuatan luar biasa di dalam diri beliau untuk berdepan dengan apa sahaja ujian politik yang beliau hadapi. Termasuklah walaupun ramai yang mengatakan bahawa dalam usul undi perjaya ini beliau tak perlu pun, tetapi itu adalah keberanian yang dizahirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi mewakili rakyat jelata ini, mereka memerlukan pemimpin yang diiktiraf oleh dunia. Dan seperti mana yang kita lihat, sebaik saja beliau mengangkat sumpah, berbondong-bondong pemimpin luar negara mengucapkan tahniah, yang mana tidak wujud ketika mana dua pemimpin negara yang mendapat kuasa melalui langkah syariatan yang lalu. Jadi bagi saya itu pemulihan pengiktirafan antarabangsa berlaku. Tapi apa yang sekarang ini kita mau melihat idea beliau ketika menjadi pemimpin dahulu dizahirkan di dalam kerajaan sekarang ini, idea ekonomi terutamanya, bagaimana untuk memulihkan dan juga mengangkat martabat dan juga memulihkan ekonomi negara dengan baik. Saya rasa itu kita kembalikan kepada beliau untuk memimpin negara selama 5 tahun ataupun cukup penggal. Kali ini kita beri ruang sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, terima kasih Tuan Hishamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center, kerana sudi bersama dengan kita dalam episod kali ini, berkongsi pandangan dan berdiskusi. Terima kasih. Selamat maju jaya untuk Tuan Hishamuddin. Selamat terus berkhidmat untuk rakyat. Baik, itu dia para penonton. Berani jawab untuk minggu ini. Kita bersama dengan Tuan Hishamuddin Bakar dan semoga bermanfaat kepada anda. Terus setia bersama kami di Next Step TV. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, jumpa lagi.